jenazah tersebut dan ditunjukkan dalam bentuk video pun ada dalam YouTube, ya, dalam internet, ya. Kita boleh lihat sendiri dengan mata dan kepala kita. Dan seterusnya yang kita nak pergi kepada pusingan yang kedua ni. Boleh lagi tak pusingan kedua ni? Ini secara langsung bukannya seluruh dunia ni, seluruh planet Pluto pun kalau ada orang boleh tengok melalui internet, ya. Saya nak pergi kepada Ustaz Dr. Azhar, iaitu berkenaan dengan masalah-masalah rumah tangga, iaitu untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga ni macam mana. Dan saya tadi, pagi tadi, seronok juga saya berbual dengan Dr. Azhar. Saya kata hari ini saya sibuk, hari ini saya ada pertama saya rasmikan motivasi, lepas tu saya ceramah khusus perkahwinan di luar, lepas tu saya ceramah di Batu Pahat. Dia pun balik ke Batu Pahat, terus sambung ke sini. Itu yang suara macam penyanyi Nas lah saya ni, sedap basah sikit. Saya tertarik Dr. Azhar cerita. Dr. Azhar tanya saya, ada tak pernah buat ke sekali ke dua kali ke untuk orang yang dah kahwin, kita buat macam khusus kahwin, ada tak? Saya kata tak, khusus saya ni untuk orang belum kahwin. Dan orang belum kahwin ni nak tak nak, terpaksa ke suka rela, suka paksa, dia mesti pergi untuk dapat CJ nak kahwin. Kalau tak boleh kahwin. Tapi pernah Dr. Azhar buat, dia buat di hotel di Kuala Lumpur ke Selangor buat. Bayar RM300 untuk pasangan yang dah berumah tangga. Agak-agak macam kita nak tukar enjin kereta, pergi Puspakom balik. Dah dapat CJ khusus kahwin, CJ kahwin baru. Katanya ada majlis bersanding sekali lagi, ada yang bawa anak, ada yang bawa cucu pun ada. Cerita begitu. Saya ini satu menarik juga. Dan soalan kepada Dr. Azhar ini iaitu, apabila kita ada masalah keluarga, masalah apa-apalah, sama ada dengan ibu, dengan bapa, dengan menantu, dengan mertua dan sebagainya, bagaimana kaedah dan cara itu untuk kita menyelesaikan masalah tersebut? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mustahil kalau ditanya kepada sesebuah keluarga ada ataupun tidak masalah, tiba-tiba mereka kata, oh kami sepanjang 10 tahun kahwin tak pernah ada masalah. Masalah suami isteri tak pernah ada, masalah anak-anak tak pernah ada, masalah keuangan tak pernah ada. Maka jawabnya bohong. Buktinya apa? Sekarang sila angkat tangan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan Ustaz ni yang tak pernah ada masalah rumah tangga. Oh, masing-masing tengok aku kamu. Nah, nyata sekali seorang pun tak angkat tangan. Bermakna macam syarat dengan masalah, kan? Jadi hadirin sekalian, ya, kita kena akur itu adalah fitrah manusia. Dalam pemerhati Ustaz, kita ni kebanyakan orang Islam di Malaysia, tak kisahlah dia ni Melayu ke Jawa ke apa ke, kalau mereka ada masalah dalam rumah tangga, masalah suami isteri ke, masalah anak-anak ke, maka 3 perkara yang selalu mereka buat. Pertama, namanya solat hajat. Ustaz, boleh tak selepas salat Isya di masjid Keluang ni tolong buat solat hajat? Kenapa? Ya, sebab anak saya sakit, sebab anak saya nak SPM, ada masalah, solat hajat. Satu. Yang kedua ialah baca Yasin. Ustaz, boleh tak panggil 40 orang jemaah masjid Kampung Melayu ni datang ke rumah kami untuk baca Yasin 40 orang? Kenapa tu? Ni nenek sakit ni, biar sehat. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Nah, 2. Yang ketiga apa dia, ya?
Agak-agak lah. Senyap ni dah masalah lagi. Yang ketiga ialah air penawar, air jampi. Ustaz, anak saya degil sangat. Ustaz, suami saya ni ya Allah tak bertanggungjawab sangat. Ya bukan suami, beruang. Habis tu akak nak buat apa? Tolonglah Ustaz, nak bacakan ayat Quran pada air mineral ni. Ya untuk apa? Nak balik ke rumah, nak basuh dengan beras. Habis tu nak bagi nasi kepada suami. Pokoknya air penawar. Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan, tradisi kita secara spiritual, secara kerohanian kalau ada masalah dalam rumah tangga. Pertama, solat hajat. Kedua, baca Quran, Yasin dan seumpamanya. Ketiga, buat air penawar. Soalan Ustaz, simple saja. Betul ke salah tu? Hello? Betul ke salah tu? Oh, tak berani jawabnya. Betul! Sikit pun tak salah. Bukan tak nak jawab Ustaz, aku ada soalan perangkap. Tak ada perangkapnya. Ini ikhlas punya soalan. InsyaAllah ketiga-tiga itu betul dan benar sekali menurut panduan Islam. Salat hajat, apa Nabi sebut? Kalau kamu ada masalah, falyatawadda, maka ambillah wudu, falyusalli raka'atain, dan salatlah hajat 2 rakaat. Masya Allah, teruskan. Sama juga dengan membaca Al-Quran, Yasin, itu namanya at-tabarruk bil a'mali salihah, mengambil barakah daripada amal yang salih. Dan kemuncak amal salih selepas daripada salat hajat namanya membaca Al-Quranul Karim. Elok, teruskan. Sama juga dengan membuat air penawar. Rekod dalam sirah Nabawiyah, dalam hidup Nabi SAW bukan sekali, banyak kali Nabi membuat air penawar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi ketiga-tiga ni kita kunci. Buat, jangan tak buat, cantik. Ada masalah apa-apa, buat. Solat hajat, baca Yasin, air penawar, bismillah. Tunggu lagi, apakah tiga ini sahaja penyelesaian yang dianjurkan oleh Islam, sehingga tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima, tidak ada yang keenam? Maka jawapannya ada. Nun di sana ada penyelesaian yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Apa yang keempat? Yang dikenal pasti jarang kita gunakan kesempatan ini. Agak-agak apa dia pakcik? Siapa boleh jawab, insyaAllah boleh balik awal. Kita beri bonus itu. Dan dapat handphone free daripada Tuan Haji kita. Rasa lah. Yang keempat apa dia? Tuan-tuan, agak-agaknya apa dia? Yang keempat, istilah yang digunakan pakai namanya terapi taubat. Namanya terapi taubat. Oh Ustaz, kalau soal terapi taubat, saya selalu bertaubat, saya selalu beristighfar, saya selalu solat taubat dan sebagainya. Hadirin, insya-Allah taubat tidak sama dengan terapi taubat. Macam mana kita nak faham? Ambil dulu satu kata kunci, iaitu demi sesungguhnya, hadirin sekalian, tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup kita kecuali dosa yang kita buat. Sesungguhnya tidak ada perkara yang paling berbahaya dalam hidup kita kecuali dosa yang kita lakukan. Bisnes kita mungkin mengudum jatuh, belum berbahaya. Wah, kita jatuh sakit, belum berbahaya. Kita ditimpa hutang, ya, belum lagi serius berbahaya. Tetapi tidak pada dosa yang kita lakukan. Dosa penghalang kepada kejayaan,
dosa penghalang kepada kemajuan, dosa penghalang kepada kebahagiaan rumah tangga, dosa penghalang kepada kekayaan, dosa penghalang kepada rezeki datang kepada kita. Sehingga kan para ulama membuat perumpamaan, hadirin sekalian, dosa ini sangat berbahaya, sama seperti seseorang yang menaburkan paku di hadapan. Ambil serongkok paku, tabur di hadapan. Ataupun susun paku tu, ambil satu paku, susun dalam keadaan tajamnya di atas. Ambil paku yang kedua, susun dalam keadaan tajamnya di atas. Kemudian kaki kita sendiri yang melangkah, tapak kaki kita sendiri yang memijak akan paku tersebut. Langkah, kemudian tapak kaki kita betul-betul mencari mana paku, kemudian pijak. Hadirin, ketika pijak sakit yang teramat sangat, dan ketika mencabut paku tersebut pun sakit yang teramat sangat. Itulah gambaran deritanya hidup dengan dosa, yang menyebabkan terhalang apa yang ada pada kita. Terhalang, kalau keluarga terhalang bahagianya, kalau rezeki terhalang rezeki datang kepada kitanya. Kerana apa? Dosa yang kita lakukan. Justru apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah terapi taubat. Contoh, katakanlah suami isteri berkelahi. Ini contoh. Baik, suami isteri berkelahi, pantang jumpa, kelahi, pantang kelahi, jumpa lah tu. Macam Tom and Jerry, berhenti sekejap, kenapa berhenti? Tidur, bangun saja, wacah bersinar. Okey, kadang-kadang kita tanya hati kecil suami isteri, mau tak pulih rumah tangga jadi baik semula? Mau saja. Apakah berbagai-bagai cara dibuat? Oh, sudah berbagai-bagai cara. Telah rujuk kepada qadi, tuan qadi keluar minta nasihat, sudah panggil orang masjid untuk solat hajat, sudah jumpa dengan ulama besar untuk buat air penawar, nak pulihkan hubungan, sudah. Teruskan. Tapi alangkah cantik kalaulah suami dan isteri itu kembali kepada terapi taubat. Apa dia? Sesungguhnya nobody perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Si suami ada buat salah dan silapnya, si isteri ada buat salah dan silapnya. Kalau benar-benar mau memulihkan hubungan rumah tangga, kita ambil satu tempoh. Katakan 3 hari, kurangkan sembang. 3 hari, kurangkan cakap. Apa yang perlu dibuat? Pertama, banyakkan istighfar, banyakkan taubat. Bermain di bibir mulut suami dan isteri tersebut, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Itu zikir yang dipenuhi dalam masa 3 hari tersebut. Yang kedua, banyakkan salat taubat. Suami banyakkan salat taubat, isteri banyakkan salat taubat. Yang ketiga apa? Kena pasti apalah dosa-dosa yang telah aku lakukan dengan fulan bin fulan, dengan fulan bin fulan. Ayo selesai dalam masa 3 hari ini. Hadirin, yakin dan percayalah, selang selepas 3 hari, insya-Allah pulih hubungan rumah tangga tersebut. Mana ini janji Allah di sini? Rujukan Ustaz, ketika Ustaz meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan, rujuk kepada surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum. Siapa bisa sambung? Bisa difahamkan semua orang keluar ni kuat baca Quran. La'allakum tuflihun. Maksudnya apa? Wa tubu ilallahi jami'an. Ayo bertaubatlah kamu atas segala dosa yang telah kamu lakukan, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun, pasti hidup kamu akan berjaya.